dari hadis ini. Antara adab persaudaraan dan menjaga ukhuwah sesama Muslim adalah mendoakan kebaikan kepada sahabat kita. Ya, juga mereka yang mendoakan sahabatnya ketika berjauhan, malaikat juga akan mendoakan kebaikan yang sama untuknya. Masya Allah, besar kan pengajaran hadis ni kan, Mona? Ya, Sebab betul. bila kita, walaupun orang yang tak ada depan mata kita, tetap kita doakan untuk mereka, khususnya ahli keluarga kita kan, mak ayah kita, adik-beradik, saudara mara, jiran, tetangga pun boleh doa juga. Ya, Sebab betul. sama-sama doa, sama-sama juga kita dapat refleksinya kembali untuk kebaikan apa yang kita doakan tersebut. Ya, betul itu. Dan untuk para pendengar, banyak lagi perkongsian insya-Allah selepas ini, khususnya jam 5 petang. Ya. Kita akan bersama rancangan Fas'aluna Tanialah Kami. Betul, jom berhibur seketika bersama dengan Dr. Fitri Haris dengan zikirnya Laisalaha. Dan untuk para pendengar, terus setia bersama kami hanya di Destinasi IKIM. Laisalaha min dunillahi kashifa, 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 laisalaha min dunillahi kashifa. Laisalaha min dunillahi kashifa, 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 laisalaha min dunillahi kashifa. Inspirasi, Inforia, Islam, semuanya di IKIM. قال النبي
sallallahu alaihi wasallam, "Ma minal anbiya'i nabiyyun illa u'tiya ma mithlu amana alaihi al-bashar wa innama kana alladhi utitu wahyan awhahu Allah ilayya fa'arju an akuna aktharahum tabi'an yawm al-qiyamah." Rawahul Bukhari. Maksudnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada seorang nabi pun kecuali telah diberi keistimewaan khusus yang tidak diberikan kepada manusia yang lain, sehingga orang-orang beriman kepadanya. Dan adapun yang diberikan padaku adalah wahyu yang Allah turunkan kepadaku. Maka aku berharap bahawa aku adalah Nabi yang paling banyak pengikutnya pada hari kiamat. Riwayat Al-Bukhari. أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رب أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. Kami dan seluruh kerajaan memasuki waktu petang kerana Allah. Segala puji bagi Allah. Tiada sesembahan yang berhak disembah melainkan Allah semata. Tiada sekutu baginya. Semua kerajaan hanya miliknya dan segala pujian hanya untuknya. Dia maha berkuasa atas segala sesuatu. Wahai Tuhanku, aku memohon kebaikan yang ada di hari ini dan setelahnya. Sebaliknya aku memohon perlindungan dari keburukan yang ada di hari ini dan setelahnya. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan buruknya umur tua. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari azab neraka dan azab kubur. Anda kini sedang mendengar Destinasi IKIM bersama Syafiq Saleh dan Mona Jasman. Inspirasi Inforia Islami hanya di Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia. Syafiq dan Mona temankan anda untuk Destinasi IKIM edisi hari Rabu petang ini. Ya, Alhamdulillah. Untuk jam kedua pada petang ini, terima kasih kepada anda yang masih setia bersama kami. Bersama Destinasi IKIM, kita akan membawa secara langsung di FB Live IKIM FM, di YouTube IKIM Media, rancangan Fas Aluna Tanyalah Kami. Ya, betul. Seketika saja lagi 5.15 petang, insya-Allah. Okey. Terus tonton juga seperti Mona sebutkan tadi di platform media sosial kita, dan kita nak bawakan perkongsian ini dengan tetamu kita, iaitu yang berusaha Dr. Muhammad Farid Muhammad Syahran, merupakan pengarah Pusat Kajian Syariah Undang-Undang dan Politik Pusat Syarak Institut Kefahaman Islam Malaysia IKIM. Ya, kita topik pada petang ini sambung kembali bahagian kedua tentang pendidikan bermatlamatkan akhlak. Ya. Dan untuk para pendengar ada soalan pertanyaan, boleh hantarkan melalui WhatsApp konti 01129004 004. Ya, nantikan sama-sama selepas ni rancangan Fas Aluna Tanyalah Kami.
كتاب التوحيد يا رسول الله أمن وسلام سلام من عند الرحمن يا حبيب الله يا عون الغريب غريبي أحمد يا حبيبي يا حبيبي يا عون الغريب غريبي أحمد يا حبيبي يا حبيبي سلام عليك سلام عليك أحمد يا حبيبي يا حبيبي سلام عليك يا عون الغريب غريبي سلام عليك يا عون الغريب غريبي أحمد يا حبيبي يا حبيبي يا عون الغريب غريبي أحمد يا حبيبي يا حبيبي سلام عليك سلام عليك يا حبيبي يا Kunjungi CBP di seluruh negara hari ini dan dapatkan pelbagai produk dan perkhidmatan perbankan patuh syariah. Layari www.cbp.com.my atau hubungi 1300 887650 untuk maklumat lanjut. Masih mencari produk dan perkhidmatan perbankan untuk anda? CBP kan ada. Aduh, sakit lutut. Gel Amani. Aduh, sakit lutut. Gel Amani. Aduh, sakit lutut. Gel Amani. Sakit lutut? Sapulah Gel Amani. Dapatkan dari wakil jualan di seluruh negara atau WhatsApp 01999966686. Gel Amani, gel sapuan lutut pilihan ibu dan ayah. Gel Amani. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Tawaran menarik. Radio IKIM membuka ruang dan peluang kepada para penaja untuk memperkenalkan produk dan perkhidmatan kepada lebih 1 juta pendengar seluruh Malaysia. Jom tingkatkan penjenamaan syarikat anda melalui pengisian rancangan menarik bersama tawaran iklan percuma sepanjang tahun. Rebut peluang ini dan nikmati pelbagai faedah penajaan yang sangat berbaloi. Hubungi 017-345-2564 atau 012-686-9236. Kami sedia membantu anda. Ayo
sertai kuis longgar bahasa bersempena dengan Dekad Membaca Kebangsaan 2022 Anjuran Dewan Bahasa dan Pustaka. Jadi pemanggil bertuah menerusi slot aspirasi 10.1 setiap Isnin hingga Jumaat bermula 1 November 2022 dan rebut peluang menangi voucher buku Dewan Bahasa dan Pustaka bernilai RM200. Anda hanya perlu kenal pasti perkataan yang terkini bagi menggambarkan maksud yang sama dengan perkataan arkaik yang diberikan oleh penyampai. Menarik kan? Apa lagi? Jangan lepaskan peluang sertai kuis selongkar bahasa hanya di Radio IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Apa cerita warna pagi Dengarkan. Bila Puan Najwa sebut tentang apa makanan terancang ni, ada pula suara-suara yang mengatakan, alah kau makan je lah, tak ada apa, aku makan ni belum okey je. Kerana suara-suara langau ni kadang menyakitkan hati juga sebenarnya ni. Apa komen Puan saya? Najwa? Komen saya, hidup kita yang tentukan. Kita punya matlamat ada untuk kesihatan. Kan? Dan sebenarnya bila kita sebut pasal makan, yelah kita kadang-kadang kena hormat jugalah orang yang ada di sekeliling kita kan. Tapi macam mana kita nak kawal makan tu, kita kena tahu prinsip. Mungkin orang lain ambil banyak ni, kita ambil sikit-sikit. Orang ni ambil macam ni, dia punya portion, kita ambil macam ni portion je. Kita meraihkan tak adalah kata aku tak makan lah, tak nak lah makan dengan kau. Apa ni? Tak adalah kan. Saling-saling kita memperbaiki kita punya syarat pemakanan, saling-saling mengajar orang lain lah kalau dah ada knowledge tu kan. Ada orang mungkin keperluan tenaganya tinggi. Kerja berat, mungkin nak menulis ke, nak berkebun ke sebagainya. Betul. Kita makan yang sama dengan dia. Kita duduk di depan TV je. Nasi dia menggunung tapi dia pergi ke sawah. Banyak lagi yang menarik dalam Warna Pagi Isnin hingga Jumaat 6 hingga 10 pagi di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Kuching 93.7 FM. Bila kita bercakap tentang manusia, kita kena ingat, kita hendaklah fokus kepada insan itu dalam aspek yang rohnya. Sebab hari ini, dalam dunia hari ini, kekalutan hari ini yang kita banyak agama itu adalah sesuatu yang baik. Jadi seharusnya kalaulah ada kepelbagaian pun, kepelbagaian itu harus ditangani dengan harmoni. Mengungkap persoalan kefahaman Islam dalam kehidupan. Anda mahukan lebih pencerahan? Tanyalah kami dalam Fas'aluna setiap hari Rabu jam 5.10 petang. Fas'aluna, tanyalah kami. Semestinya di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wasahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh kepada para pendengar yang masih setia bersama kami di Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia Radio IKIM. Alhamdulillah untuk waktu ini masih bersama Destinasi IKIM bersama saya Mona Jasman dan juga Syafiq Saleh. Ya, syukur alhamdulillah. Kita nak teruskan lagi bola bicara kita, kuliah ilmu kita petang ini menerusi rancangan Fas'aluna, tanyalah kami. Kita sedang bersara langsung di Facebook dan juga di YouTube IKIM Media. Ya, betul itu untuk anda tonton di situ dan kalau ada soalan pertanyaan maupun rancangan Fas'aluna, insya-Allah kita buka untuk waktu ini ruang dan peluang 01129004 004 untuk soalan anda. Betul, dan terus juga kita nak bersama lagi dengan tetamu kita yang dah pun bersedia dikonti mengalu-alukan kehadiran yang berusaha Dr. Muhammad Farid Muhammad Syahran, merupakan pengarah Pusat Kajian Syariah, Undang-Undang dan Politik Pusat Syarak Institut Kefahaman Islam Malaysia IKIM. Assalamualaikum Doktor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar Doktor? Kaifa haluka? Baik. Khair, alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih Doktor masih meluangkan masa untuk Fas'aluna pada petang ini, alhamdulillah. Dan untuk waktu ini para pendengar, Doktor akan sambung kembali bahagian kedua tentang pendidikan bermatlamatkan akhlak. Ya, betul Doktor. Kalau kita cakap tentang pendidikan bermatlamatkan akhlak ni, saya terbayang waktu kita kat rumah kan, kecil-kecil ni sampai mak ayah pegang rotan. Abang nak ajar anak-anak ni, dia ajar melalui akhlak adab dahulu. Nampak kan, hormat orang tua-tua, jangan cakap kalau orang tua-tua tengah sembang macam-macam lah lagi kan. Jadi Doktor, kenapa Doktor kita perlu tekankan pendidikan bermatlamatkan akhlak ni Doktor? Ya, terima kasih Mona dan Syafiq. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri
wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala akan dapat bersama-sama lagi dalam Fas'aluna ini, dan kita nak meneruskan perbahasan kita Maulana Syafiq berkaitan dengan tajuk pendidikan bermatlamatkan akhlak. Tetapi kenapa tajuk ini kita kena tekankan seperti yang ditanya oleh Syafiq tadi? Kerana hari ini pendidikan itu sudah matlamatnya sudah banyak, sudah pelbagai. Misalnya ada yang menjadikan pendidikan sebagai perniagaan, perdagangan kan. Jadi pendidikan itu sudah lebih kepada masalah nak mendapatkan keuntungan misalnya, ataupun komersial kan. Jadi itu sendiri akan menjejaskan sistem pendidikan itu, terutama sekali bila kita nak selaraskan dengan apa yang telah diajar oleh agama kita. Dan agama kita seperti yang kita tekankan dalam tajuk kita, menekankan bahawa pendidikan itu mesti bermatlamatkan akhlak. Itu kena yang paling tinggi sekali. Kerana apa Syafiq dan Mara? Kerana yang kita nak bina ini adalah insan. Dalam pendidikan ini yang kita nak bina adalah insan. Kita tidak membina bangunan kan. Kalau bina bangunan mungkin lebih mudah. Walaupun orang arkitek, engineer semua kata tak mudah kan. Memang tak mudah, seperti yang mereka semua lakukan itu kita tidak nafikan. Tetapi dari segi benda yang nak dikumpulkan, nak diterapkan, nak dibina itu dia benda yang kaku, benda yang tidak dinamik kan. Batu, simen apa semua kan. Kalau plannya itu baik kan, arkitek buat dia punya plan dengan baik, kemudian engineer dan kontraktornya berusaha untuk mengikut apa yang telah diplankan oleh arkitek, itu insya-Allah binaan itu akan menjadi baiklah. Tetapi manusia ini dia berbeza, Maulana Syafiq, kerana ia merupakan makhluk yang hidup. Itu satu kan, yang hidup ni dia dah berbeza dengan yang mati kan. Yang keduanya, manusia ini pula merupakan kehidupan atau makhluk yang istimewa berbanding dengan makhluk-makhluk yang lain. Ada juga yang hidup, macam pokok pun hidup kan. Nak tanam pokok tu tidaklah susah sangat, malas atau rajin saja. YouTube pun banyak sekarang ni kan. Berapa baja dia siram berapa kali, kena jaga daripada serangga apa semua. InsyaAllah yang kita tanam itu walaupun benda hidup, tetapi itu tumbuh-tumbuhan itu lebih mudah lagi. Lebih mudah dari segi perbandingan. Tetapi manusia ini dahlah ia hidup, dia merupakan satu makhluk yang istimewa kerana pada manusia itu ada dua unsur yang penting, iaitu unsur jasmani dan unsur rohani. Unsur jasmani mungkin sama seperti kita bina bangunan tadi, kita tanam pokok. Kenapa? Kerana yang kita jaga pada jasmani kita tu merupakan benda-benda yang kita boleh kontrol lah kan. Badan kita apa semua tu pun ramai tak boleh kontrol juga kan. Kita kontrol makanan kita kontrol mungkin kesihatan kita dan lain-lain lagi, untuk kita menjaga kesihatan ataupun kebaikan kita punya jasmani. Tetapi yang paling mencabar Maulana Syafiq ialah nak menjaga rohani ni. Menjaga rohani. Dan juga nak menjaga akal. Dia kalau ulama-ulama tasawuf dan juga ulama akidah kita seperti Imam Al-Ghazali menyatakan bahawa elemen akal, elemen roh, elemen yang dipanggil diri ataupun hati itu dia sebenarnya merujuk kepada yang elemen rohaniah lah, elemen yang tidak sama seperti jasad ni, yang halus sifatnya. Betul. Dan itu yang paling mencabar. Kenapa? Kerana ia melibatkan ilmu kat situ. Ia juga melibatkan yang paling penting yang kita nak cerita hari ni lah, akhlak itu. Akhlak. Sebab akhlak ini Maulana Syafiq dia sebenarnya kejadian juga. Istilah akhlak itu pun datang daripada khalaqa, yang bermaksud kejadian. Cuma kejadian Tuhan ni dia ada dua jenis. Satu dia panggil khalqun,
Satu lagi dia panggil khuluqun. Khalqun ini yang jasmani lah. Tuhan jadikan kita, kalau dalam konteks manusia itu jasmaninya cantik apa semua kan, handsome macam sahabat kita yang kat depan ni kan. Kan. Risau itu jasmaninya. Betul. Tetapi rohaninya itu dia ada juga dia punya kejadiannya, yang itu dia panggil khuluqun. Kan. Jadi khalqun, khuluqun, dia ada bezanya hanya dia punya baris saja kan, fathah dengan dhammah saja. Kalau khalqun dia kejadian luaran, tapi kalau khuluqun dia kejadian dalaman yang merujuk kepada hati, jiwa dan roh tadi. Dan jamaknya akhlak, itu yang kita panggil akhlak tu. Dan kalau kita ingat Syafiq dan Mona, kita punya doa ketika melihat cermin adalah Allahumma kama hassanta khalqi fahassin khuluqi. Kan? Ya Allah, sebagaimana engkau mencantikkan khalqi, kejadian luaranku, kan, remos apa rambut ke kan, ataupun hidung mancung ke kan, atau ni handsome macam mana pun, atau cantik macam mana, jelita macam mana pun, yang diingatkan oleh Nabi ketika kita sedang membaca doa, ketika tengok cermin tu, cantikkan juga dalamanku. Sebab yang dalaman tu tak nampak. Dan dalaman itu tidak nampak. Yang dalaman itulah merujuk kepada roh, jiwa, akal yang kita sebutkan tadi. Akan tetapi Maulana Syafiq, yang dalaman itu dia ada dia punya penzahiran dia, penjelmaan dia. Penjelmaannya ialah tingkah laku. Penjelmaannya ialah kita punya tindak tanduk, kita punya behavior. Jadi sebab itu kalau kita nak tengok akhlak, kita tengok dia punya tingkah lakunya. Kerana tingkah laku itu datang daripada dalam. Kalau dalamnya itu mungkin kotor, mungkin penuh dengan hasad dengki ke apa semua, nanti akan terzahirlah, terjelmalah dalam tindakan-tindakan dia. Mungkin adalah benda-benda yang dilakukan akan merosakkan orang lain, akan menyebabkan mudarat kepada jiran, kepada kawan, kepada masyarakat misalnya. Dan sebab itulah biasanya bila kita kata tentang akhlak, kita mengaitkan dengan aspek amalannya itu, iaitu tindak tanduk dan perangai manusia lah, kita kata panggil manusia. Jadi sebab itulah pendidikan yang kita maksudkan dalam Islam itu, dia harus melihat dua-dua aspek, jasmani dan rohani, dan yang lebih penting ialah aspek kerohanian. Sebab itu kita tekankan dalam tajuk kita, pendidikan itu mesti bermatlamatkan akhirnya akhlak, itu akhlak yang baik. Okey, baik. Jadi jelas di situ bagaimana keseimbangan antara kedua-dua perkara tersebut supaya kita ni ada akhlak yang baik, ilmunya pun tinggi kan. Masya-Allah, sangat-sangat kita rasa dapat penuhi kehidupan kita untuk membina modal insan yang terbaik di situ. Iya, insya-Allah. Dan untuk waktu ini Doktor dan para pendengar, kita berehat seketika. Kita akan kembali selepas ini. Untuk anda terus setia bersama kami hanya di Destinasi IKIM. عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان في حاجة أخيه فإن الله في حاجته، ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه بها كربة من كرب يوم القيامة، ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. Daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Nabi SAW bersabda, sesiapa yang berusaha untuk menunaikan hajat saudaranya, sesungguhnya Allah akan menunaikan hajatnya juga. Sesiapa yang melepaskan satu kesusahan yang menimpa seorang Muslim, Allah akan melepaskannya daripada satu kesusahan di hari kiamat. Sesiapa yang menutup keburukan seorang Muslim, Allah akan menutup keburukannya di hari kiamat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Di dalam Islam ada yang dikatakan sebagai hasan dan ada yang dikatakan sebagai ahsan. Hasan itu baik, ahsan itu lebih baik. Dan ada yang dikatakan sebagai fadlun, lebih, dan ada yang dikatakan sebagai afdal, lebih baik. Itulah yang disebutkan sebagai value added di dalam Islam. Demikian di dalam pekerjaan. Pekerjaan supaya ia bernilai ibadah dan mendapat ganjaran yang sempurna, bukan hanya dilakukan dengan sambil lewa, tetapi melakukannya dengan
penuh kesungguhan dan dedikasi, penuh apa yang dituntut dalam melakukannya. Sebab itulah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, innallaha yuhibbu idza amila ahadukum amalan ayyutqinahu. Sesungguhnya Allah sangat mencintai seseorang kamu yang apabila dia melakukan sesuatu pekerjaan, dia melakukan dengan itqan. Itqan bermaksud satu, ikhlas, yang kedua melakukan dengan sepenuh baik dan sehabis cemerlang yang mungkin. Ketahuilah bahawa indah itu segala-galanya. Kalau baik belum tentu indah. Akan tapi kalau sudah namanya indah, ini adalah indah. Kebahagiaan yang indah. Kebahagiaan yang sesungguhnya adalah di dalam hati seorang hamba. Dan jika ternyata seorang hamba diberi oleh Allah harta melimpah, kalau hati tertata akan bahagia. Begitu sebaliknya jika hati itu tidak tertata, biarpun harta melimpah akan merasakan gundah gulana, gelisah dan susah. Begitu sebaliknya, ada seseorang yang tidak diberi oleh Allah harta melimpah. Hidup hanya kerja sehari makan sehari. Akan tapi kita temukan hidupnya penuh dengan candaria, tersenyum, dengan kegembiraan. Maka hendaknya siapapun yang mencari kebahagiaan, jangan lupa tempatnya adalah di dalam hatimu sendiri. Biarpun itu orang yang sangat baik kepada kita, kalau di saat kita punya kebencian kepada orang tersebut, maka orang itu pun menjadi tidak nyaman bagi kita. Duduk dengan orang yang tidak kita cintai menyusahkan, bikin kita keringatan karena hati kotor. Akan tapi jika kita mencintai, subhanallah, sampai dikatakan bahwasanya dalam suasana yang saling mencintai tidak ada tempat sempit. Akan tapi di saat orang saling membenci dan hilang rasa cinta dan kasih, biarpun tempat itu luas, akan tapi seperti sempit. Kelihatan di ujung sana sudah merasa tidak nyaman. Siapa lagi dia itu? Kenapa harus ada di sini? Maka dari itu, untuk menggapai keindahan dan kebahagiaan yang sesungguhnya, ayo kita menata hati kita. Ikuti perkembangan terkini Radio IKIM di Instagram. Anda boleh type ikim.my dan follow. Jangan lupa untuk pasang notifikasi supaya tidak terlepas cerita terbaru Radio IKIM. IKIM, inspirasi euforia Islami. Lalu kata Nabi bukan itu maksud dia. Maksud dia adalah orang yang dia sembahyang. Dia sembahyang, tak tinggal apa semua, dia jaga solat dia. Wa yasumu, dan juga orang ini adalah orang yang berpuasa. Wa yatasaddaqu, dan orang yang bersedekah. Wa huwa yakhafullahu azza wa jalla. Sedang pada waktu itu apabila mereka solat, mereka puasa dan lain-lain, mereka takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam sembahyang pun boleh hadir perasaan takut. Ketika dia melaksanakan ibadat, dia menghadirkan perasaan takut. Takut apa? Takut tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang paling kita bimbang. Beramal letih-letih, semayang banyak-banyak, ataupun semayang amal ibadat yang kita bawa. Kemudian apabila hadir pada hari kiamat, Allah Subhanahu Wa Taala tak terima apa yang kita buat. Allah Subhanahu Wa Taala lemparkan balik kepada kita apa yang kita persembahkan. Kita bawa amal-amal banyak. Amalan-amalan yang kita lakukan, tiba-tiba kita dianggap ataupun pada waktu itu kita termasuk dalam kategori orang yang muflis. Pulau Pinang, Perlis, Kedah Langkawi, 89.0. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Alhamdulillah, masih bersama Destinasi IKIM pada waktu ini untuk rancangan Fas'aluna, tanyalah kami. Ya, betul. Anda boleh tanya kita, hantarkan ke talian WhatsApp konti. Tanya Syafiq ke? Tetamu kita. Ya, kan? betul. Fas'aluna bersama dengan tetamu kita iaitu Yang Berusaha Dr. Muhammad Farid Muhammad Syahran, merupakan pengarah Pusat Kajian Syariah, Undang-Undang dan Politik Pusat Syarak Institut Kefahaman Islam Malaysia IKIM. Ada pun ada yang tanya soalan, Mona. Ya. Tapi macam mana? Ada lagi yang alamak terlepas lah nak dengar nombor talian konti tu tadi tu, WhatsApp konti. Ya, betul. Nombornya hasif sekarang 01129004 004. Dan untuk waktu ini masih lagi membincangkan tentang pendidikan bermatlamatkan akhlak. Dan saya teringat dulu doktor pun ada program dulu guru dan pendidikan. Lama. Itu untuk pendidikan, dan kita pada waktu ini kita bercakap tentang pendidikan berakhlak ini. Kita nak tahu bagaimana pendidikan ini yang membina akhlak, doktor. Okey. Tadi kita sebut bahawa benda tu penting, dan saya nak tambah sikit tentang kepentingannya, Maulana Syafie. Kalaulah tak penting lah, ada orang kata akhlak ni benda secondary saja kan. Yang penting kita nak kita punya pelajar-pelajar ni faham dan juga dia boleh lulus periksa dengan cantik, dia boleh masuk universiti apa semua kan. Akhlak tu tak apalah, dia pandai-pandai dia lah kan.
kalaulah kita merasakan bahawa akhlak ni tidak penting dalam pendidikan, mana mungkin Nabi sendiri menyebut dalam banyak hadis tentang pentingnya akhlak yang baik ni kan. Misalnya hadis yang selalu kita dengar ialah innama bu'istu li utammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku ini diutuskan untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Itu semacam mission statement tau kan. Bila Nabi itu menjadi Rasul, antara mission yang paling penting yang Nabi nak bawa adalah berkaitan dengan akhlak yang baik ni. Dan Nabi buktikan dalam dakwah Nabi yang berlaku di Mekah dan di Madinah itu, yang Nabi ubah dalam kalangan orang Arab jahiliah itu adalah akhlak mereka. Yang sebelum itu mungkin berpecah belah, berpuak-puak, membunuh anak perempuan, dan berperang dan lain lagi. Akhirnya menjadi satu umat yang amat tinggi akhlaknya dan juga amat bersatu dari sudut kekuatan mereka itu. Itu satu. Kemudian ada hadis-hadis lain yang mengatakan bahawa ayyul mu'minin afdal ahsanahum khuluqa. Bila ditanya kepada Nabi, siapakah dia orang mukmin yang paling tinggi martabatnya, yang paling lebih mempunyai kelebihan berbandingan yang lain, Nabi jawab ahsanuhum khuluqa, yang paling baik akhlak mereka. Jadi walaupun dia kaya, dia mungkin kaya, dia mungkin pandai dari segi ilmu apa semua, tetap Nabi kata yang paling tinggi martabatnya itu adalah yang paling baik akhlaknya. Jadi itu sendiri bukti menunjukkan bahawa aspek akhlak ni merupakan aspek yang paling tinggi dan itu harus menjadi matlamat kepada pendidikan. Itu satu hujah saya. Yang kedua, pentingnya akhlak itu terbukti apabila kita tengok yang akhlak ni yang paling susah nak dibina, Syafiq dan Mona, dan paling lama untuk dibina. Yang paling lama untuk dibina. Kalau Syafiq nak didik anak Syafiq katakan pandai CV kan. Sekarang ni macam kaedah orang buat CV kan, kadang-kadang dia cepat tu Syafiq. 3 bulan dia dah mungkin boleh hafal semua CV tu. Kenapa? Kerana itu hanya bersifat kognitif. Kalau kebetulan pula dia jin baik kan, DNA dia datang daripada bapa dia hebat macam Syafiq kan. Jadi anak tu dah memang hebat dari segi ingatan, memori dia apa semua. Datang pula kaedah-kaedah tu lagi memudahkan. Tetapi akhlak tidak. Akhlak tidak. Akhlak ni dia tetap perlu melalui proses yang begitu panjang dan perlukan kesabaran. Lepas tu Syafiq, tadi kata mak-mak kita dulu rotan, dia buat rotan kan, sebab dia tahu bahawa tak mudah untuk mendidik. Kerana dia melibatkan macam saya sebut tadi hati. Lepas tu ada pula tukang kacau dia dalam diri kita ni yang dipanggil nafsu ataupun syahwat. Satu lagi tukang kacau dia dipanggil amarah, sifat marah. Benda-benda itulah yang akan mengganggu hati dan jiwa dan akal kita ni. Kadang-kala menjadikan kita mungkin dia pandai Syafiq, dan mana dari sudut akalnya, tapi akhlaknya buruk. Ini lagi bahaya, kerana nanti dia akan menggunakan kepandaiannya itu untuk merosakkan orang lain, untuk memenuhi keperluan nafsu dan syahwat dia sendiri. Dan ini hari ini berlaku, macam orang cakap tentang korupsi lah, tentang rasuah. Orang cakap tentang jenayah yang begitu banyak berlaku pada hari ini, dan jenayah-jenayah dia bukan calang-calang jenayah Syafiq dan Mona yang bunuh mak sendiri pun ada, yang bakar suami sendiri pun ada, yang curi tu jangan cakap lah. Setiap hari ada je kes dia curi lah, kes apa semua, kes bunuh dan lain lagi. Ini semua gambaran bahawa sukar sekali dan lama, panjangnya masa untuk kita membina akhlak itu. Dan sebab itulah pendidikan yang berlaku dalam tradisi Islam kita pun tidak mudah dalam konteks akhlak ni. Kerana dia melibatkan aspek amalan tu kan. Kalau cakap teori ni memang hebat macam tadi lah, kognitif ni senang, dia hafal dan boleh bagi syarahan panjang, boleh syarah. Tapi akhlaknya hanya terbukti apabila dia mengamalkan apa yang dia cakap kan. Itu satu. Yang kedua, dalam Islam dia bukan sekadar amal, Maulana Syafiq dia ada keikhlasan tu. Dia amal tu untuk apa? Dalam Islam kita amal tu untuk Allah SWT dengan niat ikhlas kerana Allah SWT. Sebab ada orang tanya, selalu orang tanya kita, kenapa macam negara-negara yang sekular, yang mungkin tidak Islam pun, dia orang dari segi akhlak, kebersihan dia hebat, dari segi jaga masa dia hebat kan, dari segi apa lagi yang bersifat pragmatik ni, kan dia orang begitu baik.
Tapi kita boleh setuju bahawa orang Islam pun kena juga kan, sebab Nabi dan Al-Quran banyak menekankan tentang kebersihan dan juga jaga masa. Tetapi yang kedua, mereka tak semestinya buat tu kerana Allah Ta'ala. Kan, mungkin kerana sifat pragmatik dia orang lah kan. Kita hidup ni semua nak hidup dengan bersih kita pun tak nak rumah kita kotor, tempat kerja kita kotor. Tu fitrah. Orang yang tak beragama pun akan rasa benda itu penting kan. Tapi orang yang beragama tu, khususnya agama Islam, kita lakukan itu plus niat kita kerana Allah Ta'ala. Bukan kerana hidup pragmatik kita. Saya bersih ni sebab saya suka bersih. Nothing to do with agama. Tak boleh begitu. Kita kena yang pertama, kebersihan ke apa sahaja yang berbentuk akhlakiyah ini semua kita lakukan kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ternyata akhlak ni Maulana Syafiq, dia banyak dia punya ramuan-ramuannya. Dia tidak semudah buat rumah ke, macam kita cakap tadi, tanam pokok ke. Dia melibatkan banyak perkara-perkara yang sifatnya kemanusiaan, sifatnya ada jiwa, rohani, akhlak, nafsu, apa semua tu. Sebab itulah ulama-ulama kita kalau bercakap tentang akhlak tu, macam Imam Al-Ghazali tu, tengok berapa tebalnya buku Ihya Ulumuddin tu. Semua nak bercakap tentang jaga hati, buang rasa ujub, rasa takabur, rasa riak, rasa dengki, hasad, macam-macam diceritakan. Dan amal zumumah itu, dan semuanya ada amalan-amalan yang kita harus lakukan untuk melakukan perkara tersebut. Itu dia betapa penting untuk kita berikan fokus bagaimana kita letakkan satu perkara namanya ringkas akhlak, tapi sebenarnya begitu penting dalam setiap orang. Sebab tu juga ada soalan-soalan yang kita dapat dah di talian WhatsApp konti kita 011290040004. Ada yang bertanyakan berkaitan dengan kelakuan iaitu akhlak lah, doktor. Mohon kupasan doktor, manusia ni ada yang berkelakuan baik, tapi ada yang tidak menjaga batas hubungan antara lelaki dan perempuan, contohnya pergaulan bebas. Nanti kita akan berikan sedikit penjelasan di situ. Ya, insya-Allah. Dan untuk waktu ini doktor dan para pendengar, kita berehat sekali lagi. Kita akan kembali selepas ini. Untuk anda hantarkan soalan melalui WhatsApp konti 011129004004 dan juga boleh tinggalkan di FB Live IKIM FM, di YouTube IKIM Media. Berehat sekali lagi, kembali selepas ini. Untuk anda terus setia bersama kami hanya di Destinasi IKIM. Radio IKIM sentiasa memberi anda lagu-lagu ketuhanan yang terbaik. Hilangkan keraguan, terangkan kegelapan apa yang ada di langit dan bumi. Di sini aku perjuangkan. IKIM memberi anda lagu-lagu ketuhanan yang mengusik jiwa. IKIM, inspirasi Euforia Islami. Kita sebenarnya nak memasukkan roh ta'aruf ini dalam masjid, dalam surau. Selalu kita pergi ke masjid, orang di hujung sana tak pernah kenal dan tak nak tahu pun ta'aruf pun dengan orang hujung sini. Kita datang daripada pintu berlainan, keluar daripada pintu berlainan. Kita banyak kali melangkah ke dalam masjid, tetapi masjid tak mampu mengikat roh dan hati kita. Jadi sebab tu mesti dimulakan dengan ta'aruf terlebih dahulu. Jadi di masjid mana tuan-tuan berada, di surau mana tuan-tuan berada, tolehlah orang sebelah, kerana sesungguhnya perkara itu perkara yang Allah sayang. Sebab kadang-kadang kita sangka bahawa aku nak pergi masjid ni, aku nak sembah Allah, tak nak hubung dengan manusia. Sedangkan kasih sayang Allah ada pada saat kita peduli pada manusia di rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau hari Jumaat, cuba bayang ratus ataupun bahkan setengah masjid 1000 orang datang. Tapi 1000 orang datang, 1000 orang pergi. Tak ada kekuatan terikat di hati masing-masing. Jadi insya-Allah jom kita terus sentiasa bertaaruf insya-Allah. Semoga dunia ini penuh dengan kasih sayang. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Manusia ni perlu seimbangkan antara dua benda yang saya sebutkan tadi, adalah perasaan takut dan juga harap kepada Allah Subhanahu Wa Taala, seperti mana disebutkan dalam surah Anbiya. Qala Allah Subhanahu Wa Taala, innahum kanu yusari'una fil khairat wa yad'unana raghaban wa rahaban wa kanu lana khashi'in. Allah sebutkan dalam surah Anbiya ayat 90, sesungguhnya mereka adalah orang yang bersegera melakukan kebaikan. Jangan tangguh-tangguh, nak buat baik kena buat. Itu sifat orang mukmin. Nak melakukan kebaikan, jangan tangguh, terus buat. Nak melakukan benda yang jahat, bermaksiat, fikir 1000 kali.
Nak melakukan maksiat, fikir 1000 kali. Nak melakukan kebaikan, tak payah fikir, tak payah tangguh, terus melaksanakan. Itu yang dimaksudkan dengan bisari'una fil khairat, bersegera melakukan perbuatan yang baik, dan mereka berdoa kepada kami. Allah Subhanahu Wa Taala kata, mereka berdoa kepada kami dengan penuh harapan. Raghaban itu dengan maksud penuh berharap kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan juga mereka ini berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala wa yad'unana raghaban wa rahaba, dan perasaan rahaba ataupun kita sebut sebagai targhib wa targhib. Targhib itu maksudnya dia menghadirkan ataupun dia rasa di dalam diri dia tu pengharapan. Nilai-nilai bersama IKIM. Takwa. Nilai takwa. Perkataan takwa bermaksud menjaga atau melindungi sesuatu daripada bahaya atau apa-apa yang boleh memudaratkan. Dalam Al-Quran terdapat 252 perkataan waqa' dan perkataan-perkataan yang terbit daripadanya. Al-Jurjani mentakrifkannya sebagai usaha menjaga dan berlindung diri daripada siksaan Allah Subhanahu Wa Taala dengan mentaati perintahnya. Sama ada perintah tadi menyuruh kita melakukan sesuatu atau meninggalkan sesuatu. Firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Hujurat ayat ke-13 yang bermaksud, sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah yang Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Sifat takwa akan melahirkan insan yang sentiasa berusaha untuk memastikan dirinya dan pengikutnya menuju kepada kehidupan yang diredai Allah Subhanahu Wa Taala. Sifat takwa ini akan menjadi benteng bagi seorang itu dari melakukan kemungkaran seperti itu pecah amanah, penipuan, serta menghalangnya daripada melakukan kezaliman kepada orang lain. Petikan ucapan Allahyarham Tun Ahmad Sarji bin Abdul Hamid, mantan pengurusi IKIM. Ikutilah Inspirasi Empuria Islami hanya di Radio City Kefahaman Islam Malaysia. Alhamdulillah masih bersama destinasi IKIM pada waktu ini untuk rancangan Fas Aluna. Tahniah kami. Betul. Jom terus anda boleh sama-sama tonton sekarang di Facebook IKIM FM dan juga di YouTube IKIM Media. Kita nak dengarkan perkongsian lagi dengan tetamu kita yang berusaha Dr. Muhammad Farid Muhammad Syahran, Pengarah Pusat Kajian Syariah Undang-Undang dan Politik Pusat Syarak Institut Kefahaman Islam Malaysia IKIM. Dan Doktor, terus kita nak bawakan soalan-soalan yang kita dapat di talian WhatsApp konti 0112900404. Baik, kita ada berbincang hari ini berkaitan dengan akhlak. Okey, bagaimana pendidikan bermatlamatkan akhlak. Ada yang bertanya berkaitan dengan akhlak ni, Doktor. Kata pendengar kita ni, iaitu manusia ni berkelakuan baik tetapi tidak menjaga batas hubungan antara lelaki dan perempuan. Contohnya bergaulan bebas. Bagaimana, Doktor? Okey. Sebab itu dalam Islam bila kita kata baik itu dia ada dia punya takrif dia. Kan baik dia apa yang dimaksudkan dengan baik. Dan paling penting dalam Islam itu baik itu dia mesti berkait dengan ketuhanan dulu. Kan sebab matlamat hidup kita adalah untuk menjadi hamba, tunduk kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku jadikan jin dan manusia melainkan untuk tunduk dan patuh. Jadi baik itu harus dalam kerangka dan batas yang kita panggil ketundukan tersebut. Termasuklah hal-hal berkaitan dengan pergaulan lelaki dan wanita ini. Kan itu dah jelas dalam hukum hakam kita, dalam syariah kita, dalam semangat akhlak kita juga kan. Kerana nantinya akan membawa kepada masalah-masalah seperti perzinaan apa semua itu, dan itu semua termasuk dalam benda-benda besar. Kalau dosa pun dia dah kabair tu kan. Dosa besar dan ada hududnya pula kan, hukumnya pun besar kepada perkara tersebut. Jadi perkara-perkara yang membawa kepada itu pun kena dalam Islam dia panggil saduz zara'i, kena ditutup pintu-pintu ke arah kerosakan-kerosakan sebegitu. Jadi pastilah
itu tadi yang dibagi contoh tadi itu termasuk dalam baik yang disebut awal itu. Jadi susahlah kalau dia kata orang tu baik tapi dia ada masalah dari sudut macam pergaulan tu macam bebas. Tak baiklah tu dalam Islam lah, dalam Islam. Dalam Islam taklah baik sangat kalau begitu, kerana kebaikan itu mestilah merangkum soal-soal yang telah jelas diberikan oleh sumber syariah kita, Quran atau hadis. Yang itu kita panggil akhlak. Dalam Islam itu akhlak itu komprehensif. Dia bukan sekadar baik dari sudut pragmatik atau praktikal je Maulana Syafiq Syafiq katakan dia jenis buat kerja laju. Kan kat penjabat semua dia boleh buat. Susun meja lah apa semua kan. Susun file apa file jadi lurus saja kan. Betul lah dari satu segi dia baik lah. Tapi kata contoh Syafiq tapi akhlak dia macam tadi tu dia tak jaga. Atau hatta semayang pun kadang-kadang dia mungkin lewat atau mungkin tertinggal. Ni bukan Syafiq sini lah, Syafiq Afrika saja. Afrika saja. Marah orang Afrika kata dia. Kan katalah dia tak jaga hal itu. Tapi yang baik tadi itu akan terjejas lah. Kita tak boleh nak kata dia baik. Dia baik tu di satu sudut yang kecil sahaja. Jadi dalam Islam kebaikan yang tertinggi itu ialah kita baik dengan Tuhan. Maknanya kita menjadi hamba Tuhan yang terbaik. Hamba Tuhan yang terbaik itu ialah orang yang dia tunduk, dia buat ibadat dengan baik, dia menjaga batas-batas syariah, dan dia menjaga hati dan jiwa dia daripada melakukan akhlak-akhlak yang mazmumah tadi, yang kotor tadi, termasuklah hal pergaulan apa semua tadi. Jadi baik itu harus kita takrifkan dengan betul. Jangan mudah kita kata baik tapi kita tidak merujuk kepada kebaikan agama itu kan. Okey, baik. Seterusnya ada Puan Nur Fazila bertanya, akhlak pada pemahaman saya dapat dilihat pada sikap dan sifat, okey? Dan akhlak juga boleh berubah mengikut situasi dan keadaan. Adakah benar, doktor? Akhlak ni Islam sepatutnya tidak berubah kalau kita merujuk kepada apa yang baik dan apa yang buruk kan. Kita tak boleh kata misalnya apa yang baik 1000 tahun dulu sekarang ni dah tak baik dah disebabkan keadaan suasana kan. Ada dulu pandangan daripada seorang pemikir yang Islam Muslim juga, dia kata tudung apa semua ni kan yang tutup aurat ni dulu ni sesuai pada zaman Nabi saja dia kata. Sebab zaman Nabi tu duduk di padang pasir. Kemudian ada ribut pasir ke apa semua kan, bukan sekadar rambut je kena tutup, muka pun kena tutup juga. Sebab tu orang Arab tu dia kata tutup muka apa semua kan, sebab takut ribut pasir apa semua. Memanglah bagi kita itu salah satu daripada mungkin sebab yang ni, tapi sebab yang paling utama seperti Al-Quran sebut untuk menjaga kehormatan itu. Kan kalau buka sana buka sini bahaya nanti. Itu kita tahu, kita maklum, semua orang maklum bahawa nanti akan membuka kepada fitnah dan membuka kepada orang ganggu dan lain-lain. Jadi nilai itu dalam Islam, nilai-nilai akhlakiyah ni bagi kita dia tidak berubah. Kan dia tidak berubah. Ataupun orang kata alah dekat bandar, dekat kampung bolehlah kita hormati jiran. Prinsip-prinsip menghormati jiran, sebab ke kampung jiran kita selalu berjumpa dekat. Tapi kat bandar kan kita sibuk, keluar pagi tak jumpa jiran, keluar ni. Jadi hormati jiran tu tak relevan dekat bandar. Tak boleh macam tu. Dalam Islam kalau hormati jiran tak kira di mana-mana saja. Dia tetap ada hak tu. Jiran tu ada hak kepada kita. Kita kena jaga. Kalau ada masalah kita kena tanya khabar dia, ambil berat. Banyak hadis yang mengatakan kalau tidak sempurna iman kalau jirannya itu kelaparan, tak makan apa semua kan. Itu menunjukkan bahawa nilai-nilai akhlak dalam Islam tu nilai yang tetap lebih lagi Maulana Syafiq, akhlak yang berkaitan dengan ketuhanan, akhlak yang berkaitan dengan apa tadi syariah. Kan benda yang haram, benda yang halal tu semua benda yang tetap tidak boleh. Tak boleh kita kata. Dulu ada persoalan dia kata babi tak boleh makan, contohnya khinzir tak boleh makan. Sebab apa? Sebab ada kuman-kuman tertentu ni. Nanti kalau kita ada satu vaksin satu ubat yang boleh hilangkan kuman tu, masa tu boleh makan tak? Tetap tak boleh. Tak boleh sebab nilai-nilai sebegitu, nilai syariah, nilai akhlak dan Islam itu dia tetap. Lebih yang lebih besar dia punya atau tinggi dia punya tahap dia kan, berkaitan dengan ketuhanan, berkaitan dengan Rasul. Itu langsung tidak berubah. Kalau kita kata bahawa taat kepada Rasul itu penting zaman dulu, zaman sekarang pun penting juga, dan zaman akan datang pun akan penting juga. Tauhid misalnya, tunduk kepada Tuhan, penting dulu, penting hari ini dan penting yang akan datang. Tidak boleh berzina. Itu akhlak tu kan. Tidak boleh dulu, tidak boleh hari ini dan tidak boleh akan datang. Minum arak dulu, kini dan selamanya. Dia tidak berubah. Betul.
Okey, baik. Kita ada satu soalan yang terakhir, Mona. Ada terfikir berkaitan dengan ilmu dan akhlak. Mungkin ada terdapat perkaitan di antara ilmu dan akhlak. Mana yang lebih dinampak, dilihat oleh Allah kan? Sebab ada seorang tu akhlak dia memang sangat baik, tapi ilmunya biasa-biasa saja, Doktor. Jadi bagaimana, Doktor? Dalam Islam kedua-duanya penting, sebab kedua-duanya disebut oleh Al-Quran, disebut oleh hadis, dan ilmu yang dimasukkan oleh Al-Quran itu adalah ilmu yang membawa pada akhlak. Jadi kita tidak pernah pisahkan antara ilmu dengan amal. Itu saya sebutkan tadi, ilmu dan amal. Dan amal tu elemen akhlaknya lah. Kita amalkan apa yang kita lakukan tersebut. Jadi di sisi Allah Ta'ala, Syafiq, kedua-duanya itu tinggi kedudukannya. Tetapi hari ini orang kadang-kadang jadi keliru. Ilmu tu banyak diingatkan ilmu tu hanya bersifat teori ataupun akli ataupun kognitif lah bahasa sekarang ni kan. Tapi tak, dalam Islam tetap yang dikatakan ilmu atau hikmah itu adalah perkara yang membawa kebaikan, terutama dari segi akhlaknya. Jadi sebab itu contoh saya boleh bagi Syafiq. Orang dulu kalau dikata orang alim, dia tu orang alim. Bukan sekadar orang yang ada PhD saja kan. Dia tu alim sebab apa? Sebab dia tinggi belajar tu kan. Tapi mungkin akhlak buruk. Kan? Jadi kalau tinggi macam mana belajar pun, kalau akhlaknya buruk, dia tidak akan dipanggil orang alim. Tapi kalau dia hanya, walaupun dia belajar pondok saja ataupun belajar mungkin sekolah menengah saja, tapi dia menggunakan ilmunya itu dengan baik, dia mengajarkan kepada yang lain, dia menjadi orang alim. Kan? Itu dipanggil orang alim. Jadi ada elemen akhlak dekat situ. Kalau kita panggil orang alim pun, kita tak mudah-mudah memanggil orang alim kecuali orang yang mengamalkan ilmunya. Jadi ini pun nampak ni tu mungkin orang kata orang alim ni kan, sebab nampak akhlak Ustaz Syafiq kan. Tetapi kita pula kenalah tambahkan ilmu kita. Kan? Jadi dia kena cantik tu, naik dua-dua sekali. Dan sebab itulah elemen tu, kalau jawapan saya kedua-duanya penting. Tetapi kedua-duanya itu mesti bersatulah. Maknanya ilmu tu mesti membawa akhlak, dan akhlak juga akhlak yang berasaskan ilmu. Kan, akhlak yang kita faham berdasarkan ilmu yang benar. Ya, Alhamdulillah. Terima kasih Doktor atas pencerahan dan pertemuan untuk hari ini. Mungkin tinggal beberapa minit lagi Doktor untuk kesimpulan. Silakan. Ya, kita menyambung perbahasan kita berkaitan dengan pendidikan bermatlamatkan akhlak. Kita menekankan bahawa ia penting, dan kita bagi bukti tadi kenapa dia penting, kerana ini telah dibuktikan oleh hadis-hadis Nabi, oleh Islam sendiri, dan kita beritahu juga bahawa hakikat dia penting kerana dia tidak mudah, dia sukar untuk kita mencapai kesempurnaan akhlak berbanding dengan kita membina benda-benda yang lain. Kerana ia melibatkan tadi jiwa, dia melibatkan roh, dia melibatkan akal, dia melibatkan nantinya gangguan daripada nafsu, syahwat dan lain-lain lagi. Jadi proses pendidikan itu merupakan proses yang kena berjalan berterusan, kena bersungguh-sungguh, dan kena berpandukan kepada panduan-panduan yang betul. Kalau tidak, nanti adalah kekeliruan. Baik itu hanya perkara ini saja, yang ini tidak baik. Tapi dalam Islam, kebaikan itu mesti bersumberkan agama dan mestilah bersifat selari dengan apa yang telah diturunkan oleh Allah Ta'ala. Baik, itu dia kan. Kita bincang berkaitan dengan akhlak dan juga bagaimana hari ini pendidikan yang perlu kita terapkan. Yang utama iaitu akhlak. Jikalau akhlaknya baik, mungkin semuanya akan jadi cantik kan. Itu dia, ada sedikit ihsan dekat situ. Kan kita belajar tasawuf, kalau bagaimana adanya kebaikan dalam bentuk peribadi kita, semuanya tindakan akan jadi baik juga. Ya, insya-Allah. Dan di akhir ini terima kasih banyak Dr. Muhammad Faid Muhammad Syarah, pengarah Pusat Syarah, atas pertemuan untuk petang ini. Jazakallah kulla khair Dr. Insya-Allah kita akan jumpa lagi. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih juga kepada anda yang tonton di Facebook Live IKIM FM dan juga di YouTube IKIM. Ada yang nak berikan soalan, boleh saja, sebab kita aktifkan alamat email kita pun. Ya, betul. Hantarkan ke alamat email kita kalau ada pertanyaan, persoalan ataupun kita nak bincang tentang apa, boleh kita bicarakan kan. Boleh cadang-cadangkan ke alamat kita fas@ikimfm.my, fas@ikimfm.my. Ya, betul itu. Dan terima kasih kepada para pendengar dan untuk anda terus setia bersama kami di Destinasi IKIM, Inspirasi Euforia Islami. Ibu 102.7 FM.
Tawaran pakej periklanan istimewa. Apa tu? Tawaran pakej periklanan istimewa. Apa tu? Tawaran pakej periklanan istimewa. 3 kali baru nak dengar. 3 kali ulang tu. Sempena ulang tahun IKIM yang ke-30, IKIM menawarkan pakej berganda sehingga 3 kali ganda kepada para pengiklan IKIM. Hubungi kami segera di talian 017-345-2564 atau 012-686-9236. Tawaran dalam tempoh yang terhad. Jimat berganda-ganda. Ayo bersama-sama dalam infak pembinaan Masjid Kampung Sungai Pusu Gombak. Percayalah, sesungguhnya tidak akan berkurang harta dengan melakukan sedekah. Anda terus boleh berinfak melalui laman sesawang masjidsungaipusu.com atau ke akaun Bank Islam 1416-2011-000520. Jom infak. Johor Bahru 106.2 Statistik Kementerian Kesihatan Malaysia mendapati sehingga pertengahan 2010, 11.2% penduduk berusia 18 tahun ke atas mengalami tekanan perasaan. Malah sebanyak 20.3% kanak-kanak dan remaja berusia antara 5 dan 15 tahun mengalami masalah serupa. Sekiranya anda berdepan dengan masalah ini, perbanyakkan membaca Al-Quran. Biasakan diri anda sentiasa dalam keadaan berwuduk, tingkatkan doa kepada Allah, perbanyakkan kegiatan luar seperti bersukan, hargai kebolehan dan keupayaan diri dan cintai diri sendiri. Dengarkan seleksi lagu-lagu nasyid. Hanya di IKIM, inspirasi Hiburia Islam. Subhanallah walhamdulillah